Masalah puasa bagi pemandu bas. Ustaz Muhadir buat main contoh untuk pemandu bas. Yang lain-lain tu maksudnya kerja apa pun kita kiaslah, kita ukur lah sendiri kan, kita ukur. Tadi kita dah bagi dah kayu ukur untuk menilai sejauh mana sesuatu itu dikira sebagai kesukaran yang boleh membuatkan orang tu buka puasa Ramadan. Puasa bagi pemandu bas, seseorang yang bekerja sebagai pemandu bas sebagai satu-satunya sumber pendapatannya tak boleh terus tidak berpuasa kecuali sudah sampai keadaan yang jika dia meneruskan puasanya ia boleh mendatangkan mudarat pada tubuh dan kesihatannya. Pemandu bas pun sama ada mudarat tu untuk diri dia, tapi pemandu bas hari ni aircon rasanya dah aircon 2 orang pula tu wajib. Saya macam tak berapa nampak, wallahu alam, saya nampak macam tak, wallahu alam, saya pemandu bas marah saya pula kan. Saya tak tahu, yang saya tahu bas ekspres ni memang aircon wajib, mustahil lah tak ada aircon. Bas Alustaq pi Johor Bahru ke, Ipoh pi Kajang ke, Kuala Terengganu ke Negeri Sembilan ke, wajib aircon satu. Yang kedua, wajib 2 pemandu. Betul tak? Wajib 2 pemandu. So wallahu a'lam, saya tak tahulah kan kenapa Ustaz Muhadir mendatangkan contoh ni, sebagai contoh lah, sebagai contoh saja, lil istiqnas, afwan. Kemudian keadaan bas ada nombor 040, ada keadaan bas yang berhawa dingin. Catatan ni, yang ni komen daripada pengarang lah Ustaz Muhadir ni. Dia komen, dia kata keadaan bas yang berhawa dingin dan agak selesa sekarang membolehkan pemandunya untuk meneruskan puasa. Betul, yang ini saya setuju. Kerana memang tadi pun saya terlintas benda tu. Ini saya setuju. Sudahlah berhawa dingin dan kemudian pula 2 orang pemandu. Jadi tak ada alasan lah bagi saya, bukan pekerjaan yang ni lah. Kecuali pemandu bas ni dia ada penyakit. Kalau dia tak makan dia akan letih dan tak boleh nak bawa. Kawan dia dah bawa dah daripada pukul 9 malam sampai pukul 2 pagi. Lepas tu giliran dia 2 pagi tak puasa. 2 pagi tak puasa, okey, kena buat contoh siang lah. Kita buat contoh siang lah. Kawan dia dah bawa daripada 10 sampai pukul 3 petang. Kemudian giliran dia pemandu bas. Dan dia kalau dia tak makan, tubuh dia getak sekali lagi dan dia tak boleh bawa. Yang tu dia boleh lah kan, sebab bukan saja mudarat diri dia, bahkan 30-40 penumpang di belakang. Kemudian contoh lagi, petani yang menuai pada bulan Ramadan, bukan menuai sahajalah, kerja-kerja yang seumpama dengan ni pengarang bagi contoh ni untuk kita, 2-3 contoh ni untuk kita. Sebab pekerjaan beratus-ratus pekerjaan dalam dunia ni, ada beratus pekerjaan, ni baru 3 contoh kan. Ada beratus pekerjaan yang berat, pekerjaan-pekerjaan yang berat, mancu simen, ikat bata kan, pasang gabion wall, tu pekerjaan yang berat tu tuan. Ada orang sepanjang tahun yang tu je. Gabion wall bukan boleh sembarangan orang pergi susun batu tu, dia ada orang tertentu je boleh kan. Habis projek ni dia pergi susun gabion di tempat lain, tempat gabion di tempat lain pula sepanjang tahun. Di tempat saya pun, di Akademi Darul Ifta ni pun memang orang gabion wall ni orang lain tak boleh. Sama macam orang pasang ekotek kan. Bukan semua tukang yang boleh ikat bata boleh pasang ekotek. Tidak, dia ada tim khas dia. Jadi ada yang grup-grup yang buat gabion ni, dia sepanjang tahun gabion. Di sini lagi pindah ke sana, gabion buat tu tengah panas sebagainya kan. Memang saya tengok pun letih. Tengok mereka buat kerja kan, apatah lagi buat kerja tu, subhanallah. Petani yang menuai padi umpamanya pada bulan Ramadan, ni kena dengan orang Kedah ni kan, paling banyak padi di Kedah ni. Petani yang menuai padi pada bulan Ramadan dibolehkan berbuka puasa setelah memenuhi syarat-syarat berikut. Cumanya kita nak beritahu, petani yang menuai ni, realiti di Kedah, nak tuai padi, tuan tu dia tak tuai pun padi tu.
dia bayar dekat tokek mesin padi, pekerja tu lah pergi tuai lagi. Dia duduk di rumah je, dia tak buat apa pun. Niat praktikal ni yang saya sebut ni, maksudnya dia boleh untuk tak berpuasa. Dia boleh untuk berpuasa sebab dia duduk di rumah je. Kalau petani 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, yang tu betul. Tak guna mesin padi lagi. Dia manual, dia potong padi, kemudian dia tampi. Dia saya tak tahu sangat bahasa dia tu kan. Dia ambil, dia ketuk di itu, kemudian dia umpi ke, dia tampi itu, dia asingkan kan, dia asingkan benda asing dengan padi itu. Yang tu memang letih. Yang tu memang letih. Hari ni, zaman moden hari ni, tuan sawah padi, tuan bendang, dia tak pi tuai padi, dia sewa mesin padi, bayar duit, lepas tu lah pi, dia duduk di rumah aja, dan dia sewa lori, sewa mesin padi, lepas tu lah buat kerja kan. Okey, kita sebut juga supaya boleh jadikan ukuran kita. Petani yang menuai padi bulan Ramadan boleh buka puasa setelah memenuhi syarat-syarat berikut. Ni untuk dulu punya tuai padi lah. Zaman hari ni dah. Satu, penuaian tidak boleh ditunda sehingga bulan Syawal. Maksudnya tak boleh tunda dah. Kalau tunda, rosak padi. Pokok padi itu akan rosak. Kalau tunda lagi, rosak. Kena buat macam mana? Kena tuai juga bulan-bulan Ramadan ni. Maka letih lah. Letih buat macam mana? Ini maksudnya yang dulu cara tuai padi yang dulu ni maksudnya letih lah. Kita kata kat petani tu pakcik tak boleh ke tunda selepas Ramadan? Tak boleh dah, satgi rosak. Pokok padi rosak. Okey, satu, penuaian itu tak boleh ditunda sampai lepas bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, tidak mungkin dilakukan pada waktu malam. Nampak? Syarat untuk satu orang yang tuai padi pada bulan Ramadan ni untuk dia boleh buka puasa ialah apabila padi tu tak boleh dituai pada waktu malam. Wajib kena tuai waktu siang, sebab dia kata malam tak nampak lubang, mesin padi nak masuk susah kan. Tak nampak lubang, tak nampak tengah bendang tu bukan ada lampu, sebagai contoh. Dua syarat yang kedua. Nombor tiga, akan terlalu penat jika berpuasa. Terlalu penat. Nombor 4, hendaklah berniat dahulu pada malam hari dan di awal pagi tetap berpuasa. Ni syarat macam kita bagi tahu tadilah, semua pekerjaan berat yang buat, malam kena niat, pagi kena sahur macam biasa. Rutin orang berpuasa, niat sahur. Kemudian waktu nak pi ambil padi tadi ni, syarat dia mestilah berpuasa. Waktu nak pi tuai padi tu, dia tak boleh daripada awal buka puasa, tak boleh. Ni syarat yang tiga. Syarat keempat, berbuka jika terdapat uzur seperti terlampau penat atau letih. Terlalu penat atau letih, baru boleh buka. Itu syarat keempat. Yang kelima, berniat menggunakan rukhsah ketika berbuka. Waktu dia buka puasa, tuai padi tu, dia kata aku buka puasa kerana rukhsah yang diberikan, keringanan yang diberikan. Okey. Dan yang keenam, bukan tujuan semata-mata untuk berbuka. Kenapa dia berbuka tu? Ada sebab lain lah. Sebab dia terlampau letih, sebab kalau tak berbuka akan jadi sakit, tak boleh buat kerja. Walau bagaimanapun, menurut Syekh Abdul Hasan Bakri, petani atau pekerja berat boleh berbuka secara mutlak tanpa syarat-syarat di atas. Yang tu menurut Syekh Abdul Hasan Bakri. Dan kita ikut pendapat jumhur ulama Syafi'iyah dengan 6 syarat tadi. Okey. Orang yang bermusafir boleh berbuka puasa. Ijma' mengatakan orang yang bermusafir boleh berbuka puasa. Musafir boleh buka puasa. Okey. Yang manakah lebih afdal antara berbuka atau meneruskan puasa ketika musafir? Terpulang kepada keadaan orang yang bermusafir. Mana lebih afdal? Dia nak teruskan berpuasa dan dia mampu. Musafir zaman hari ni, contohnya musafir 1000 km, kita kata 1000 km dahsyat. Hari ni 1000 km Alor Start pi ke Johor Bahru 1000 km. Naik flight 50 minit. Teruk tak? Tak teruk kan? Boleh tak puasa? Boleh sangat-sangat. Boleh tak berbuka? Pun dibenarkan.
Jadi terpulang pada dia. Jika dia terus berpuasa dan tidak ada mudarat padanya, afdal dia berpuasa. Tetapi jika dengan berpuasa boleh memudaratkan atau membahayakan kesihatannya, afdal dia berbuka. Mudarat ni sebab apa ni? Sebab kesusahan bermusafir tu. Nah, tapi kalau dalam musafir dia tu tak ada susah apa, dengan flight, dengan bas, tak ada susah apa, tak ada mudarat apa, afdal dia berpuasa. Musafir selepas subuh ada khilaf. Tidak boleh berbuka puasa jika musafir selepas subuh, mengikut pendapat ataupun qaul mazhab, tetapi dibolehkan mengikut pendapat yang lemah, termasuk pendapat Imam Muzani, kerana telah ada sebab yang membolehkan rukhsah, iaitu musafir. Sesiapa yang bermusafir selepas subuh, maka tak boleh buka puasa. Ini kaedah. Dia bermusafir bulan Ramadan, 28 Ramadan, nak balik kampung pukul 9.30 pagi, musafir 9.30 pagi. Sampai di RNR pukul 2.30 petang. Boleh tak berbuka? Tak boleh. Sebab dia bermusafir selepas subuh. Ini syarat nah. Okey. Nombor 4, musafir semata-mata untuk mendapat rukhsah. Kan? Dia dengar kuliah ni, bila dengar kuliah kata musafir boleh buka puasa, dia pun merasa macam tak larat. Pukul 5.30 dia musafir. Kawan mengaji dengar kuliah, dia tak musafir lepas subuh, 5.30 pagi dia pun musafir. Tak jauh mana, 100 km je kan, keluar pergi 100 km, kawan pun makan. Semata-mata untuk berbuka puasa. Apa hukumnya? Tidak boleh bermusafir semata-mata untuk mendapat rukhsah supaya boleh berbuka puasa. Tak sah. Dia wajib qada. Wajib qada dan berdosa lah maksudnya. Bukan tak sah macam mana. Kan? Memang tak sah pun dah dia makan. Kan? Wajib qada dan berdosa. Orang yang bermusafir semata-mata untuk mendapat rukhsah, dia wajib qada. Puasanya memang tak salah sebab dia makan, dan dia berdosa. Berbuka ketika sampai di rumah setelah musafir. Tidak dibolehkan berbuka bagi orang yang bermusafir ketika sampai di rumah, mengikut Al-Imam Al-Qadhi Abi Tayyib dan jumhur ulama al-ashab. Walau bagaimanapun boleh menurut Ibnu Abu Hurairah, seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Tak boleh buka orang yang musafir ketika sampai di rumah. Waktu dia sampai di rumah tu, dia tidak dibolehkan berbuka puasa. Dia kena teruskan berpuasa waktu dia dah sampai di rumah. Contoh macam ni, dia musafir bulan Ramadan, 8 pagi bertolak, 3 petang sampai di rumah. Memang tak boleh berbuka. Memang dia tak boleh berbuka. Yang pertama sebab dia bermusafir selepas subuh, memang tak boleh berbuka pun. Yang kedua, dia dah sampai rumah. Orang yang bermusafir kemudian sampai di tempat dia muqim ataupun sampai di tempat dia mustautin dalam keadaan waktu berbuka belum sampai, belum tiba, maka dia wajib berpuasa, meneruskan puasa. Okey, orang yang musafir sepanjang tahun, jangan buat pelik tuan-tuan. Ada orang yang musafir sepanjang tahun, dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Antara contohnya ialah orang yang berlayar 2 tahun berlayar, gerak satu tempat ke satu tempat. Ada orang dia berlayar 2 tahun, bekerja sampai satu tempat, dia berhenti lama, tak kira musafir lah yang tu kan. Sampai satu tempat dia jadi muqim. Ada orang musafir, bergerak sampai satu tempat, bergerak kan. Orang yang bermusafir sepanjang tahun tidak boleh berbuka. Dia mesti berpuasa kecuali dia sudah menetapkan hari-hari dalam setahun yang digunakannya untuk mengqadakan puasa yang ditinggalkannya. Okey nah.
Itu untuk orang yang musafir sepanjang tahun. Dia tak boleh berbuka. Sebab sampai bila dia nak ni? Sampai bila-bila pun dia tak puasa Ramadan lah nanti, kan? Kecuali orang ni memang dia tak dah. Dalam jadual dia kata ni ada ruang aku akan puasa waktu ni, ganti balik. Yang tu orang yang musafir sepanjang tahun macam tu, yang dia dah ada waktu tempoh-tempoh yang dia letak, aku ada 2 bulan, iaitu bulan 6 dan bulan 11 yang aku boleh berpuasa sebab aku duduk lama sikit di tempat tu. Bulan 6 dan 11 tu aku duduk di situ lama sikit. Di situ aku nak qada. Aku akan qada di situ. Maka yang bermusafir sepanjang tahun ni, yang ada waktu untuk dia tetapkan untuk qada, maka dia boleh berbuka waktu dia duduk musafir sepanjang tahun tu. Kemudian musafir maksiat, musafir untuk berjudi, musafir untuk berniaga benda yang haram, musafir untuk maksiat. Ijma' ulama mengatakan tak boleh berbuka. Maksudnya tak boleh untuk tidak berpuasa dalam bulan Ramadan bagi orang yang musafir maksiat. Perjalanan dia pi tu untuk melabur sesuatu yang haram, pelaburan yang haram, kan? Maka itu maksiat. Maka dia tak boleh berbuka puasa sepanjang musafir dia. Okey, dan yang terakhir untuk bab yang ke-6, tidak sampai jarak musafir. Ijma' ulama mengatakan tidak boleh berbuka bagi musafir yang tidak mencapai jarak yang membolehkan solat qasar, iaitu 85 hingga 90 km. Tak boleh. Sesiapa yang musafir tapi tak cukup jarak, tidak dinamakan musafir. Tak cukup. Contohnya 70. Alhamdulillah dalam mazhab Syafi'i ini khilaf kita bermula daripada 80, paling rendah 83 tak silap saya. Bukan 85, 83 kalau tak silap saya. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji tak silap 83, wallahu alam, saya tak ingat. Tapi macam itulah khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah, antara 80 ke atas, 80 dan ke atas, baru dinamakan musafir. Kurang daripada tu tidak dinamakan musafir. Wallahu taala a'lam.